Pada November tahun lepas, SPR menjemput bersih yang diketuai oleh Datuk Ambiga datang ke SPR dengan keseluruhan anggota jawatan kuasa beliau untuk mendengar rungutan atau recommendation yang hendak bersih kemukakan kepada SPR. Dan kita telah mengadakan perbincangan yang panjang lebar dengan pihak bersih. Tak salah saya, hampir 3 jam, 4 jam di Ibu Pejabat SPR. Dan setiap anggota bersih telah diberi peluang untuk bercakap, untuk menyatakan pandangan mereka. Dan oleh kerana anggota pasukan bersih ini adalah terdiri dari personaliti yang pelbagai bidang latar belakangnya, maka persepsi mereka terhadap pengurusan pilihan raya, persepsi mereka, interpretasi mereka, cara mereka membaca undang-undang pilihan raya adalah berbeza-beza sebenarnya. Jadi di dalam perbincangan itu, pengerusi SPR dan semua ahli panel SPR dengan pegawai kanan SPR mendengar penjelasan bersih dan perkara yang hendak dicadangkan oleh pihak bersih kepada SPR. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, kita telah tahu semua apa yang mereka mahukan. Seperti mana yang telah diwar-warkan, yang telah digembur-gemburkan oleh pihak media. Jadi mereka datang dengan 17 recommendation sebenarnya. Dan kita telah memberi penjelasan satu persatu apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang sedang dikaji, apa yang perlu pindaan undang-undang, apa yang perlu pindaan perlembagaan. Begitu jelas sekali kita beritahu kepada pihak bersih. Dan setiap perkara yang nak dilaksanakan tu bukan sekelip mata, bukan memakan masa 1 bulan. Kerana urusan pilihan raya ni adalah berlandaskan pada perlembagaan, undang-undang, akta, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, tata cara yang telah kita amalkan sejak bertahun-tahun dahulu. Jadi untuk mengubahkan sekelip mata bukan itu caranya. Kerana kita perlu mendapat maklum balas daripada pihak-pihak lain juga. Because bersih hanya sebuah NGO mewakili satu kumpulan yang mempunyai pendirian yang sama. Walhal SPR bertanggungjawab kepada negara. SPR dilantik di bawah perlembagaan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas diperkenankan, selepas dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja, bertanggungjawab kepada Duli Yang Maha Mulia dan bertanggungjawab melaksanakan amanah perlembagaan. Jadi bersih datang kepada SPR, memberi tuntutannya. Ada tuntutan yang boleh dikaji, ada tuntutan yang boleh dilaksanakan, ada tuntutan yang perlu pindaan perlembagaan dan pindaan akta-akta yang perlu melalui proses parlimen, perbahasan di parlimen. Kalau pindaan perlembagaan memerlukan 2/3 undi di parlimen. Jadi semua ini kita telah jelaskan kepada pihak bersih. Dan di perjumpaan itu, Datuk Ambiga puas hati. Lepas itu saya juga mewakili banyak perbincangan dengan Datuk Ambiga ni. Di forum-forum yang dianjurkan oleh bersih, yang dianjurkan oleh Transparency International, sebab Transparency International juga bercakap pasal perkara yang berkaitan dengan pilihan raya, urusan pilihan raya. Dan penjelasan demi penjelasan kita telah beritahu kepada bersih. Dan pada bulan Januari tahun ini, Datuk Ambiga menulis surat kepada pengerusi SPR minta berjumpa sekali lagi. Dan untuk ini bersih telah mengemukakan daripada 17 kepada 8 saja. Jadi kita agak rasa senang hati di SPR kerana kita menjangkakan
penjelasan pada kita kepada pihak bersih yang dulunya mengandungi 17 perkara itu telah berkurangan menjadi 8. Dan oleh kerana waktu itu SPR begitu sibuk sedang membuat persiapan menghadapi pilihan raya umum negeri Sarawak yang berlaku pada bulan Mac lalu. Jadi kita memberi jawapan kepada Datuk Ambiga, sabar dulu, lepas semua selesai urusan pilihan raya Sarawak, kita akan berjumpa lagi. Tapi tarikhnya akan ditetapkan oleh SPR. Jadi kita tidak tahu apa pemikiran Datuk Ambiga, sehingga kita tahu 8 recommendation tu sekarang telah menjadi tuntutan. Menuntut supaya dilaksanakan. Tanpa mengira apa yang akan berlaku, mereka akan meneruskan tuntutan itu. Dan sekarang bersih bukan lagi bersih seperti yang saya kenal dahulu. Saya berjumpa banyak kali dengan Datuk Ambiga, SPR berjumpa dengan beliau. Bersih sekarang dah berubah. Bersih sekarang telah menjadi begitu kusut, saya rasa tak bersih lagi. Jadi mereka nak teruskan perhimpunan pada 9 Julai. Bayangkan apa jadi. Pihak polis telah memberi amaran, lebih kurang 2,000 laporan polis telah dibuat membantah daripada pelbagai sektor masyarakat. Kita dapat menjangka daripada apa yang berlaku pada demonstrasi pertama Bersih 1 pada tahun 2007. Apa yang jadi kepada suasana perniagaan di Jalan Tuanku Abdul Rahman akibat daripada perbuatan itu. Jadi polis tidak memandang ringan perkara ini. Kerana yang terlibat di dalam demonstrasi bersih nanti bukan hanya ahli-ahli NGO, tetapi adalah majoriti seperti yang saya baca melalui akhbar. Setiap parti politik telah gerak gempur untuk membawa para penyokong berpuluhan ribu. Maka tidak salah kalau pihak yang satu lagi membuat perancangan yang sama. Sebab atas alasan kalau mereka nak menunjukkan tuntutan mereka, maka ada pihak yang tidak bersetuju dengan cara pendekatan itu, maka pihak lain juga bercadang untuk membuat sedemikian. Jadi apa akan jadi pada 9 Julai? Polis tidak akan bertolak ansur sebab ini melibatkan keselamatan, ketenteraman awam, melibatkan ketenteraman, pengurusan perjalanan kehidupan harian masyarakat, bisnes dan sebagainya. Jadi polis akan bertindak dan polis telah memberi peringatan, memberi amaran, memanggil pemimpin-pemimpin ini dari kedua belah pihak supaya berfikir dengan waras. Dan saya membaca media, Datuk Ambiga kata akan diteruskan. Tidak kira apa, akan diteruskan. Saya ingin merayu lagi bagi pihak SPR kali yang terakhir, pintu rundingan dengan bersih masih dibuka. Bukan SPR yang nak menolak bersih daripada berunding. Kita memberitahu kita sibuk dengan persiapan pilihan raya umum Sarawak, tetapi mereka tidak puas hati kerana agenda mereka juga untuk tujuan pilihan raya umum negeri Sarawak. Dan kita kata jika sekalipun kita berjumpa dengan bersih sebelum PRU Sarawak, tidak semestinya perkara yang dibincangkan itu dapat dilaksanakan dalam PRU Sarawak. Baik kita tunggu saja selepas PRU Sarawak dan kita berbincang. Jadi kalau sebuah NGO yang perjuangkan untuk kebaikan proses demokrasi di negara kita, seperti juga kebanyakan NGO di serata dunia memperjuangkan untuk kebaikan pelaksanaan urusan demokrasi, bukan masa
yang dipentingkan. Tetapi perbincangan, terus perbincangan. Tidak ada satu perkara pun yang kita nak capai dengan cara yang shortcut. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang dituntut semuanya dapat. Kita berbincang. Jadi SPR merayu kepada Datuk Ambega, pisahkan diri dia dan bersih dengan parti-parti politik, straighten the agenda of bersih, maksud bersih, tujuan penubuhan bersih dengan ROS, bincangkan untuk kebaikan proses demokrasi di negara ini dengan SPR. Tidak ada masalah. Kenapa begitu tergesa-gesa sehingga semua nasihat pihak keselamatan, nasihat pelbagai pihak tidak diindahkan? Jadi, rakyat Malaysia sedar di mana sebenarnya agenda. Adakah agenda untuk memperjuangkan proses demokrasi demi masa depan yang berterusan, kebaikan demokrasi, pelaksanaan demokrasi, urusan elektoral demokrasi di negara kita, atau untuk tujuan yang singkat, tujuan kepentingan PRU 13. Kalau kepentingan PRU 13, mungkin ada beberapa perkara yang melibatkan tata cara, prosedur, ataupun peraturan-peraturan yang boleh, yang sempat kita pindah sebelum PRU 13. Itu pun kita tidak tahu bila PRU 13. Tetapi untuk tujuan memperlicinkan, memperelokkan pelaksanaan proses demokrasi, ada beberapa perkara yang kita boleh bincangkan. Tetapi untuk makluman hadirin yang saya hormati sekalian, sejak daripada Pilihan Raya Umum ke-11 2004, SPR tidak membuang masa langsung untuk menyemak semua undang-undang, peraturan-peraturan, prosedur, tata cara berhubung dengan urusan pilihan raya. Pada tahun 2001 dan 2002, buat pertama kali selepas begitu lama, selepas merdeka, SPR mengkaji sebegitu detail, menyeluruh undang-undang pilihan raya. Sehingga kan undang-undang pendaftaran pemilih yang dulunya dipanggil Undang-Undang Pendaftaran Pemilih 1971. Undang-undang itu dimansuhkan sekaligus, diganti dengan Undang-Undang Pendaftaran Pemilih 202 yang diluluskan di Parlimen pada 202. Dan undang-undang itulah yang kita laksanakan pada tahun 2004, urusan pilihan raya 2004, dan semua urusan pilihan raya kecil selepas pilihan raya umum 2004, dan seterusnya urusan pilihan raya 2008, dan seterusnya 16 pilihan raya kecil selepas pilihan raya umum 2008. Persiapan penyediaan daftar pemilih adalah berasaskan kepada peraturan-peraturan pendaftaran pemilih 2002 yang diluluskan oleh Parlimen. Itulah yang diguna pakai dulu pada tahun 2004, yang mana memperlihatkan Barisan Nasional di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri dahulu Pak Lah mendapat kemenangan yang besar. Dengan sistem pendaftaran pemilih itulah yang dilandaskan pada PRU ketika itu dan semua PRK selepasnya. Dan sistem pendaftaran pemilih yang itu juga yang digunakan PRU ke-12 2008 yang telah memberi kemenangan yang besar yang tidak diduga oleh parti-parti pembangkang. Benda yang sama. Tidak ada perubahan. Kenapa sekarang mempertikaikan sistem pendaftaran pemilih, penyediaan daftar pemilih yang kotor? Memanglah untuk menyediakan daftar pemilih bukan perkara yang senang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bercakap pasal 12 juta orang yang 40% daripada warga negara kita ni yang tidak duduk di tempat yang tidak bermastautin di alamat
seperti mana di dalam kad pengenalan. Sebab the mobility of population in our country is very fast. People moving jobs, renting houses from one place to another. Tetapi mereka tidak memberi perhatian kepada untuk menukarkan alamat di dalam MyKad. Sebab apa saja urusan aktiviti harian dalam negara kita ni tidak perlu mengikut semuanya alamat di dalam MyKad. Jadi kepentingan untuk rakyat negara kita ni mengemas kini alamat dalam MyKad tidak perlu. Kerana tanpa mengemas kini alamat MyKad pun urusan harian dapat diteruskan. Maka itu anggaran SPR 40% rakyat negara ni they are not staying at the address where as appeared on their MyKad. And we don't blame them because the law, there is a law. Undang-undang pendaftaran negara yang mensyaratkan 3 bulan selepas berpindah mesti melaporkan kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk kemaskinikan alamat. Tapi undang-undang itu tidak dikuatkuasakan. Jadi apabila undang-undang tidak dikuatkuasakan, siapa yang menjadi masalah? SPR. Sebab peraturan-peraturan pendaftaran pemilih 202 berlandaskan alamat di dalam MyKad. Kita match pengkalan data SPR, database voter database in SPR, kita match dengan pengkalan data di Jabatan Pendaftaran Negara nak memastikan warga negara ataupun tidak. Nak memastikan mati ataupun tidak, hidup ataupun tidak. Jadi semuanya kita sekarang ni berlandaskan kepada online registration checking dengan pihak JPN. Jadi inilah undang-undang peraturan yang kita guna pakai apabila kita menyediakan daftar pemilih untuk pilihan raya. Peraturan yang sama kita gunakan untuk 2004, Barisan Nasional menang dengan besar. Peraturan yang sama kita gunakan untuk 2008, berlaku tsunami politik. 82 kerusi dimenang oleh Parti Pembangkang di Parlimen. Hilang Barisan Nasional 2/3 majoriti. 5 buah negeri jatuh kepada pembangkang. Apa lagi yang kotor? Jadi kita beri penjelasan kepada Bersih. Tidak ada satu daftar pemilih pun dalam urusan pilihan raya di dunia ni yang 100% bersih. Dia kata ada pengundi hantu di dalam, ada orang mati di dalam daftar pemilih. Of course. Tiap-tiap minggu ada orang mati. Kita wartakan daftar pemilih pada minggu ini, minggu depan orang mati. Bila orang mati, nama dia masih ada dalam daftar pemilih. Belum tentu warisnya pergi melapor ke JPN. Jadi, apabila berlaku pilihan raya kecil, kita tidak tahu apabila wakil-wakil rakyat nak meninggal dunia pula. Apabila berlaku pilihan raya kecil, kita kemaskinikan warta itu, kita kemaskinikan daftar pemilih itu, sudah tentu termasuk orang yang mati minggu lepas ke, minggu sebelum, maka mereka semak, orang mati pun ada dalam daftar pemilih. Inilah yang diputar belitkan di kampung-kampung untuk rakyat membencikan daftar pemilih dan bencikan SPR. Apabila rakyat benci kepada SPR, apa artinya? Sebab rakyat punya perception yang SPR ni kononnya bersekongkol dengan kerajaan, maka bencinya kepada SPR tu will translate into votes benci kepada Parti Barisan Nasional. Jadi the thing is working very well actually. Apa yang berlaku di negara kita sekarang ni sebenarnya semuanya agenda politik. Pada 2007, semasa Bersih 1 mengadakan demonstrasi, saya baca media 50,000 keluar di jalan raya. Kesannya nampak. Dengan keadaan dalam Barisan Nasional yang lemah ketika itu, dengan demonstrasi jalanan, dengan putar belit isu-isu, apa yang telah berlaku? 82 kerusi mereka telah menang, 5 negeri mereka telah takluk,
bererti pilihan raya bersih, daftar pemilih bersih, pilihan raya adil, bebas. Tidak ada siapa pun yang dihalang, yang ditahan oleh sesiapa supaya jangan keluar mengundi. Kalau dia mendaftar sebagai pemilih, dia dijamin di bawah perlembagaan untuk mengundi pada hari mengundi. Tidak ada siapa pun rakyat Malaysia di dalam negara kita ni yang dapat mendaftar 2 kali. Kerana SPR menyediakan daftar pemilih mengikut 12 digit identifier MyKad kita tu. Nombor MyKad 12 digit. Tidak ada satu rakyat Malaysia pun yang tersalah bagi 12 digit nombor yang berlainan kepada satu orang oleh Jabatan Pendaftaran Negara. It is all being computerized. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada satu rakyat Malaysia yang dapat 2 nombor MyKad yang berbeza, tentu tidak ada orang yang dapat mendaftar 2 kali di dalam daftar pemilih SPR. Bila orang itu tidak dapat mendaftar 2 kali di dalam daftar pemilih SPR, tidak akan berlaku pengundian 2 kali. It's impossible. Percayalah tuan-tuan. Tidak akan berlaku. Okey, saya akan balik kepada isu-isu itu nanti. Jadi pada tahun 2007 mereka berdemonstrasi dan akibatnya momentum itu ada, maka pilihan raya berlaku pada bulan Mac 2008, maka mereka berjaya memenangi kerusi. Sekarang ni rumor pilihan raya begitu kuat sekali. Kerajaan Barisan Nasional diramalkan akan membubarkan parlimen, mengadakan pilihan raya snap election dan sebagainya. Jadi sejarah dah nak berulang. Sejarah dah nak berulang. Kalau mereka jangka 207 kita buat bersih 1, kita berjaya 82 kerusi, let us do bersih 2 dengan jumlah supporters yang lebih besar, momentum yang lebih kuat, mungkin dapat menawan Putrajaya. This is all agenda politics. Parti-parti politik yang mengambil kesempatan di atas tujuan sebenar bersih. Jadi saya menasihati Yang berbahagia Datuk Ambika, jauhkan dirilah dengan parti-parti politik. Kalau nak terlibat dengan parti politik, memperjuangkan agenda politik di jalan raya, daftarkan bersih sebagai sebuah parti politik dan kontes dalam pilihan raya. Rakyat akan menjadi lebih jelas. Dalam keadaan sekarang, rakyat begitu keliru. Sebuah NGO yang memperjuangkan tuntutan untuk kebaikan pelaksanaan proses demokrasi di Malaysia. Cantik bunyinya. Tetapi perjuangan tuntutan proses demokrasi mesti berlaku dengan rundingan, perbincangan satu persatu. Kena bertolak ansur. Yang boleh, boleh. Yang tak boleh, tak boleh. Yang tak boleh kita kaji. Tetapi kalau perjuangan NGO, tuntutan dicampur aduk dengan tujuan politik, kalau PKR nak keluar berpuluh-puluh ribu penyokong, PAS telah berjanji akan keluar berpuluh-puluh ribu penyokong, DAP akan keluar berpuluh ribu penyokong, bukan lagi demonstrasi bersih, dah jadi demonstrasi politik. Jadi kalau demonstrasi politik, apa akan jadi kepada negara kita? Dan ada seorang pemimpin parti politik bercakap, look at what is happening in Egypt. Dia kata, look at what is happening in Yaman. Wow, saya rasa he is insulting the intelligence of Malaysian. Seratus ribu pemuda di Egypt keluar di kota Cairo kerana untuk menumbangkan diktatorship. Pemerintahan yang tidak ada pilihan raya seperti kita. Begitu juga di Yaman, begitu juga di Syria sekarang. Tidak ada pilihan raya seperti kita. It's a shame demokrasi.
Seperti mana yang berlaku pada tahun 96 di Filipina, Marcos telah ditolak oleh pasukan baju kuning kerana semua dunia tahu Marcos adalah seorang diktator. Baju kuning di Bangkok keluar berpuluh ribu mengacau ketenteraman di Bangkok kerana memperjuangkan agenda peribadi seorang pemimpin yang telah ditolak oleh undang-undang melalui sistem demokrasi. Pemimpin itu ditolak, wangnya banyak, dikumpulkan para penyokong dari luar bandar untuk pakai baju kuning berdemonstrasi. Tidak di Bangkok. Baju merah? Kuning, Taksin. Okey. Tapi pokoknya semua perkara yang berlaku di negara jiran kita ataupun di negara Asia Barat tidak sama dengan Malaysia. Kita telah menjalani 12 pilihan raya umum. 12 pilihan raya umum kita telah lalui. 21 tahun Nik Aziz memerintah Kelantan. Pilihan raya kotor ke? Sehingga 21 tahun PAS bertapak di Kelantan. PKR menang secara tidak diduga dengan Pakatan Rakyat di Selangor. Begitu juga pertukaran kerajaan di beberapa negeri. Itulah bukti yang paling jelas kepada mereka yang waras ya, yang pilihan raya ini sebenarnya adil. Tidak ada testimoni lagi. Tuan-tuan fikirkanlah. Kalaulah pilihan raya ini tidak adil ya, saya rasa rakyat Malaysia ni tak bodoh lah, saya ingat. Dan saya tidak nafi banyak aspek dalam urusan perundangan pilihan raya ni yang boleh ditambah baik. Tetapi perlu juga rakyat Malaysia faham, terdapat beberapa perkara urusan pilihan raya ni adalah di luar bidang kuasa SPR. SPR ditubuhkan di bawah perlembagaan sebagai sebuah badan pengurusan pilihan raya, Election Management Body. That's all. Kalau tuan-tuan baca perlembagaan artikel 114, SPR ditubuhkan sebagai Election Management Body. It's not an election enforcement agency. SPR sebuah agensi yang kecil. Kita tak sampai pun 500 orang. Kaki tangan yang tetap. Tetapi bila kita menjalankan pilihan raya, artikel 115 perlembagaan memberi kuasa kepada kita melantik seberapa ramai petugas sementara untuk kita menjalankan pilihan raya. Dan tidak semuanya sebagai sebuah election management body, tidak semuanya kuasa diberi kepada SPR. Tetapi jika kuasa perkara yang berlaku semasa pilihan raya itu ada kaitan dengan urusan pilihan raya, maka kita berunding dengan pihak yang bertanggungjawab untuk mencari penyelesaiannya. Dan rundingan ini terus berjalan, tuan-tuan. Kita terus berunding dengan pihak kerajaan, berhubung dengan keadilan media. Salah satu tuntutan, access to the media. Kita terus berhubung dengan pihak kerajaan. Dan banyak perkara tuntutan lagi yang telah kita perjelaskan kepada pihak Datuk Ambiga. Tapi sekarang saya rasa Datuk Ambiga dah terikat benar. Dah terikat, dia tak boleh tarik diri lagi. Sebab dia telah membiarkan diri dia telah diperalatkan. Jadi saya rasa masa ruang rundingan belum tertutup, sebab perjuangan untuk kebaikan proses demokrasi di sebuah negara bukan perkara yang kecil dan bukan perkara yang singkat. Kita boleh terus berbincang. Dan kita berbincang dan berbincanglah dengan semangat yang bertolak ansur. Jangan apabila ditolak
menuntut sehingga tidak memberi ruang kepada proses rundingan. At the expense of what? At the expense of kestabilan negara, keselamatan rakyat, keharmonian, pecah perpaduan, bermacam-macam lagi, rosak bisnes dan sebagainya. Dia patut fikir benda ini. Because as a civil society, NGOs are members of the civil society. This should be more important. Because otherwise, NGOs should turn themselves to become a political parties. Then contest in election and see whether the people are behind them or not.